Tuan Pengerusi, saya ingin merujuk kepada muka surat 105B6 Jabatan Perdana Menteri 020200 Biro Pengaduan Awam. Biro Pengaduan yang diperuntukkan 45.8 juta ringgit. Biro Pengaduan Awam telah pun ditubuhkan pada tahun 1960 untuk mengendali aduan orang ramai terhadap jabatan dan agensi kerajaan. Salah satu inisiatif utama di dalam Pelan Anti Rasuah Kebangsaan 2019 hingga 2023 adalah untuk menggantikan Biro Pengaduan Awam dengan Ombudsman Malaysia untuk meningkatkan ketulusan dan accountability dalam kerajaan. Perbezaan utama antara Biro Pengaduan Awam dan Pejabat Ombudsman ialah Biro Pengaduan Awam beroperasi di bawah kuasa Jabatan Perdana Menteri, manakala Pejabat Ombudsman adalah agensi yang bebas, tidak tertakluk kepada pengaruh kaki tangan kerajaan maupun campur tangan politik. Pendek kata, penubuhan pejabat ombudsman boleh membina kepercayaan orang ramai terhadap institusi kerajaan dan menggalakkan tadbir urus yang baik. Oleh itu, 60% negara di dunia ini telah pun mempunyai institusi ombudsman termasuk United Kingdom, Sweden, Australia, New Zealand, Hong Kong dan Thailand. Sebenarnya penggantian Biro Pengaduan Awam dengan sistem ombudsman bukan topik yang baru di Parlimen. Saya menyemak Hansard Parlimen pagi ini dan mendapati bahawa cadangan ini telah pun dibangkitkan oleh wakil-wakil rakyat generasi yang dulu di Dewan Yang Mulia ini sejak tahun 1970-an. 50 tahun sudah. Walau bagaimanapun, ia hanya setakat cadangan di Parlimen sehingga Pakatan Harapan menjadi kerajaan pada tahun 2018, di mana tindakan mula diambil. Pada 19 Oktober 2018, Jemaah Menteri Pakatan Harapan telah pun bersetuju dengan penetapan dasar penubuhan Ombudsman Malaysia. Dalam masa 1 tahun, pada Oktober 2019, menurut Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah, draft rang undang-undang Ombudsman telah pun dikemukakan ke Jabatan Peguam Negara untuk semakan sebelum ia dibentangkan di Parlimen. Akta Ombudsman adalah diperlukan untuk memberi kuasa yang mencukupi kepada pejabat Ombudsman untuk menyiasat aduan, membuat saranan untuk tindakan pembaikan dan mengambil tindakan undang-undang terhadap agensi ataupun pegawai kerajaan yang gagal mematuhi saranan. Selepas itu, langkah syaratan berlaku. Kerajaan baru Perikatan Nasional pada 24 November 2020 melalui Menteri Undang-Undang masa itu yang berhormat Kota Baru telah pun menyatakan komitmen sekali lagi Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan usaha pembentangan RUU Ombudsman. Dan sekali lagi kata draft RUU telah pun dikemukakan di Jabatan Peguam Negara. Pada 15 September 2021, satu kerajaan lagi. Dalam jawapan bertulis Parlimen, Perdana Menteri ketika itu Yang Berhormat Bera telah memaklumkan penyediaan draft RUU telah pun di fasa terakhir dan dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2022. Pucung ingin tahu apakah status RUU Ombudsman sekarang. Sudah 50 tahun Parlimen ini membincang penubuhan Ombudsman. Dan 4 tahun telah pun diambil untuk mendraft RUU Ombudsman oleh 3 kerajaan yang berbeza. Pucung sangat berharap bahawa kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Bun akan cross the finishing line dengan membentang RUU Ombudsman di Parlimen pada tahun ini juga. There should be no more delay. Just do it dengan izin. Tuan Pengerusi, seterusnya saya ingin merujuk kepada muka surat 117B7 Jabatan Perkhidmatan Awam 020000 Pembangunan Sumber Manusia dan muka surat 119P700500 Program Beasiswa dan Pinjaman Pelajaran JPA. Tuan Pengerusi, kalau kita tengok kementerian-kementerian di Malaysia hari ini, banyak di antaranya memerlukan kepakaran dalam bidang yang spesifik untuk mengubah dasar yang baik ataupun menguat kuasa undang-undang di bawah tanggungjawab kementerian. Sebagai contoh, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim memerlukan bukan sahaja kepakaran dalam sains perhutanan, hidupan liar, hidrolik, pengawalan, pencemaran dan perubahan iklim, ia juga perlu kepakaran dan pengalaman dalam perjanjian antarabangsa seperti Convention Basel dan Perjanjian Paris. Kementerian Pengangkutan pula memerlukan pakar dalam pengangkutan awam untuk merancang rangkaian rel dan bas yang baik, manakala MITI perlu pakar dalam perjanjian perdagangan bebas. JKR juga perlukan ramai pakar dalam engineering.
design dengan izin. Banyak lagi contoh seperti ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sejak Disember 2016, kerajaan telah pun memperkenalkan inisiatif kemajuan kerjaya laluan pakar bidang khusus Subject Matter Expert SME dalam JPA. Melalui laluan SME, kerajaan mengiktiraf pegawai yang memiliki keupayaan intelektual kepakaran yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang kepakaran tertentu serta boleh menjadi sumber rujukan dalam dan luar organisasi, subject matter expert. Ini adalah inisiatif yang baik. Walau bagaimanapun daripada perhatian saya apabila saya nak gulung. Apabila saya menjadi menteri Mestek di mana banyak bidang teknikal terlibat, pegawai SME adalah tidak mencukupi. Menurut website JPA, setakat di 31 Oktober 2022, hanya 96 pegawai SME yang ada dalam perkhidmatan. Saya ingin... Yang berhormat duduk. Ya, dipersilakan Yang Berhormat Stew. Terima kasih